Lepas tu ada seorang lelaki tukang kasut, yang mana Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu waktu tawaf di Kaabah, lepas dia tawaf dia berehat waktu selepas haji. Dia dengar berehat tu mimpi. Dalam mimpi dia tengok dua malaikat turun daripada langit, dan malaikat ni bersembang, haji tahun ni 60,000 orang, semuanya tak dapat apa. Tu dia. Kali dengan dia pun wali besar juga, takkan kali-kali dengan dia tak dapat. Kejut dia, jaga tidur. Hai, mimpi apa ni, dia kata. Mengantuk, tidur balik. Tidur kali kedua, mimpi lagi yang kedua. Sambung balik tadi, malaikat cakap tak habis lagi rupanya, dia jaga dah. Dia terkejut. Dia tidur, sambung balik mimpi tadi. Tapi disebabkan kerana seorang lelaki, maka diberikan pahala haji mabrur kepada semua yang ada pada musim haji tahun ni. Siapa lelaki tadi? Lelaki tadi berada di kampung di negeri sekian-sekian, di Baghdad, tak silap. Sayyidina Abdullah bin Mubarak dah selesai dah haji waktu tu. Terus bersiap kenderaan dia, keluar pergi ke Baghdad. Sampai di Iraq, dia pergi cari terus lelaki ni. Tanya ke orang semua, orang pun bagi tahu rumah dia sekian-sekian. Terkejut dia, rupanya kawan tu kawan tukang kasut ni. Tukang kasut, iskafi, dalam bahasa Arab panggil iskaf. Iskafi, tukang kasut. Maka pergi ketuk pintu rumah tuan tadi, kawan tu pun buka. Dia pun peluk lelaki tadi dan dia bagi tahu, kata, tuan, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kerana tuan lah orang pada haji tahun ni dapat mabrur semuanya. Terkejut dia ni. Kata, tuan ni siapa? Saya Abdullah bin Mubarak. Terkejut lelaki ni, Abdullah bin Mubarak, Syekhul Muhaddisin, Amirul Mukminin fil hadis. Bukan orang biasa ni. Ulama besar hadis, wali Allah Ta'ala Abdullah bin Mubarak. Alim kabir. Mai duduk depan rumah dia yang terkenal seluruh dunia ni. Mai duduk depan rumah dia lah ni, ucap terima kasih kat dia. Gila. Kalau kita, Pak Tih Mat mai depan rumah pun dah ketak kaki dah. Tu orang tua-tua yang mai. Tok guru yang sepuh kita ni. Tambahlah kalau Abdullah bin Mubarak mai duduk depan rumah, la ilaha illallah. Apa yang berlaku? Terus pun dia pun tanya, apa amalan kamu yang kamu buat sampai macam tu sekali? Kamu tak mai haji, tapi boleh bagi pahala tadi. Zakat tak zakat? Maka kata lelaki tersebut, saya ni tak ada amalan apa, dia kata. Tapi mungkin sebab satu benda yang telah berlaku baru-baru ni, mungkin itulah kot sebab dia. Apa dia benar? Dia kata, saya dah bersiap nak pergi haji. Yang telah saya kumpul duit 40 tahun. 40 tahun, tuan-tuan. Bukan sikit. 40 tahun kumpul duit, duk jahit kasut. Jahit kasut, kumpul. Duit kasut, kumpul. 40 tahun. Untuk nak pergi haji. Dan malam saya dah bersiap nak pergi haji. Kebetulan isteri saya mengandung pada ketika tersebut. Dan waktu tu terbau bauan daripada sebelah jiran rumah saya ni, bau makanan. Sampai dekat rumah saya dan saya terbau. Bila bau makanan tadi rasa sedap, perempuan mengandung dan dah mengidam waktu tu. Teringin nak makan makanan tu. Jadi bila dah mengidam, kawan ni pun keluar dah pergi rumah jiran dia. Jiran dia ni perempuan kematian suami. Ada anak ramai. Dia pun pergi jumpa di jiran dia ni, pun minta izin. Dia kata, boleh tak puan bagi kat saya sikit hak yang puan masak? Menangis perempuan. Dia kata, tuan, makanan yang kami makan ni halal bagi kami, haram bagi kamu. Dia kata, macam mana halal bagi kami, kamu haram bagi kami? Kamu Islam, kami Islam. Dia kata, ya tuan, kami ni dah berapa hari tak makan, kata dia. Saya ni berapa hari dah tak makan dengan anak-anak. Anak-anak saya dia lapar, menangis setiap malam. Jadi saya jumpa bangkai keldai tepi jalan. Saya kerat bangkai tadi, bawa balik, bakar dan juga masak sup untuk anak-anak saya makan. Bila anak-anak saya tengok makanan dah terbakar waktu dah masak elok, tidur mereka. Kerana nampak makanan dah masak sebab berapa hari dah tak masak. Jadi bila nampak masakan tu tadi dah tengah masak, saya pun beritahu kat mereka, sabar saat lagi makanan masak. Akhirnya dia tidur. Dan itu kan kami akan makan lagi. Lepas tu saya kata, ini adalah makanan haram bagi kamu, halal bagi kamu. Kerana keldai tak boleh makan, haram. Menangis lelaki ni. Dia kata, saya boleh biarkan jiran saya lapar, saya nak pergi haji. Terus dia pergi ambil duit dia. Kalau kita, kalau tu kita fikir apa? Bagilah dalam 2 dirham, 3 dirham jadilah. Beda nak beli makanan hari tu. Lepas tu hak lebih tu pergi lah haji. Tak, dia bagi semua. Dia kata hak duit 40 tahun dia kumpul tu, puan ambil lah duit ni. Saya bersalah kalau saya pergi haji, puan dapat. Bagi jamu makan pada waktu tersebut.
dan kemudian dibagi duit tu semuanya, suruh beli makanan, jangan lapak lagi. Haram bagi saya jiran kamu tak tahu kata jiran ni dalam keadaan lapak. Kita kena tengok macam tu tuan-tuan. Jiran kita. Jadi apa ni, bila sebut macam tu, dia pun bagi semua harta dia tadi, dia balik ke rumah dan tak pergi haji tahun tu. Dan kata dia pada, inilah haji saya tahun ni. Masa dia bagi duit tu kepada puan tadi ni, perempuan tadi, dia kata inilah haji saya pada tahun ni. Tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Mubarak ucap terima kasih banyak dan dia balik. Malam tu mimpi dia bertemu dengan Nabi SAW. Nabi kata, kalau kamu nak tahu siapa yang dia bantu tu, itu cucu aku, kata Nabi SAW. Karena dia bantu cucu aku, maka aku berikan kepada dia, dan Allah Ta'ala berikan kepada dia kelebihan yang luar biasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tak tahu kita bantu siapa sebenarnya. Sebab ada orang yang dia tahu kata dia cucu Nabi SAW. Ada orang dia tak tahu kata dia cucu Nabi, tapi dia cucu Nabi. Ada yang sanad dia bersambung sampai kepada Nabi tu. Dia tahu silsilah sanad dia. Ada yang dia tak tahu kata cucu Nabi, dia tahu sekerat dia, tapi tempatnya hujung Nabi. Ada yang tak tahu terus. Maka sebab tu kita kena buat baik dengan semua orang. Kalau pun tak tahu pun, kita ni semua cucu Nabi Adam. Itu yang paling utama sekali. Nabi juga. Maka kenapa tak mau buat baik kepada orang? Hanya kerana dengan sebab dunia saja kita boleh nak berpecah. Hanya kerana dunia saja kita boleh nak bermusuh. Hanya kerana dunia saja kita boleh nak bagi keburukan kepada orang lain dengan sebab dunia. Ajaib. Pada kita bukan nak buat balik semua benda tu pun. Tengok apa yang dilakukan oleh wali Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada mereka dengan sebab perjalanan hidup mereka saja. Itu kena tiru mereka. Nah.